Okay, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat lagi melaksanakan kelas PDR kita. Dan untuk kali ini adalah kali yang kedua selepas cuti, betul kan? Okay, tapi tak apa. Macam mana pun, walaupun dalam keadaan negara kita ni masih lagi dilanda wabak COVID-19, okey, yang penting kita jaga diri kita, kita jaga SOP kita. Moga-moga kita juga doa kepada Allah SWT agar penyakit ini ataupun virus yang melanda negara kita ni, bukan sekat negara kita saja, di dunia ini, semoga Allah tarik balik. Okey, tarik balik dan bolehlah kita akan hidup seperti biasa. Okey. Dan yang paling penting sekali, Ustaz ingatkan kepada murid sekalian, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, duduk dia di rumah. Okey. Okey, alhamdulillah, ni kita akan teruskan belajar kita. Okey, tajuk kita nak belajar pun dah nak habis sebenarnya. Okey, kali ini kita akan belajar bahagian dengan sirah. Okey, pelajaran yang ke-26 iaitu keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rasyidin. Pernah dengar kan perkataan Khulafa Ar-Rasyidin? Okey, sekolah rendah bahasa kamu pernah belajar juga, pernah dengar juga perkataan Khulafa Ar-Rasyidin. Siapa Khulafa Ar-Rasyidin ni? Okey, nanti kita akan belajar. Okey, riwayat hidup Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, kamu tengok ini adalah peta negara Arab ni. Okey, ini adalah peta negara Arab. Okey, ada Parsi, Armenia, Syria, Arab Saudi. Okey, ni laut Arab, Laut Merah. Okey, ni Mesir kan. Okey, ini adalah dulu Khulafa Ar-Rasyidin berada di sini. Okey, tengok yang tanda ungu ni, yang berwarna ungu ni, ialah Empire Islam pada zaman Rasulullah SAW. Ini adalah Empire Rasulullah SAW. Ini negara Arab. Okey, yang berwarna biru-biru ni sikit ialah Empire Islam pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, ini adalah empire dia. Okey, kita tengok Khulafa Ar-Rasyidin ialah gelaran yang diberikan kepada 4 orang sahabat. Kamu ingat bila sebut Khulafa Ar-Rasyidin, kamu kena ingat 4 orang sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Okey, yang memegang jawatan pemerintah kerajaan Islam selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW. Siapakah mereka? Okey, yang pertama ialah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, ni yang pertama. Kamu ingat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Okey, kalau Abu Bakar tadi daripada 11 hingga 13 Hijrah bersamaan dengan 632 hingga 634 Masihi. Okey, Umar Al-Khattab pula okey bermula daripada 13 hingga 23 Hijrah. Okey, bersamaan dengan 634 hingga 644 Masihi. Okey, dan ketiga adalah Khalifah Uthman bin Affan. Okey, pada tahun 23 hingga 35 Hijrah, iaitu 644 hingga 656 Masihi. Okey, ni waktu dia pemerintah ni, waktu mereka memerintah. Yang keempat Khalifah Ali bin Abu Talib. Okey, daripada 35 hingga 40 Hijrah bersamaan dengan 656 hingga 661 Masihi. Okey, ini adalah tahun pemerintahan bermula daripada 11 hingga 40 Hijrah ataupun daripada 632 hingga 661 Masihi. Okey, kalau kita sekarang berapa Masihi? Okey, tahun 2021 Masihi. 2021 hampir ke 2000 dah tahun jarak antara kita dengan Rasulullah SAW. Okey, dan para sahabat ini. Okey, yang Khulafa Ar-Rasyidin merupakan golongan yang terpilih. Ini hanya golongan yang terpilih saja untuk menyambung gagasan dan kepimpinan Rasulullah SAW. Antara keistimewaan mereka termasuklah sentiasa berdamping dengan Rasulullah SAW. Okey, sebab apa mereka ni dipilih? Sebab mereka ni masa zaman Rasulullah SAW memerintah, mereka ni antara sahabat Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasulullah. Dia tengok macam mana Rasulullah perintah, macam mana buat pengurusan ini, macam bila ada masalah ini macam mana menyelesaikan. Okey, mereka antara yang rapat dengan Rasulullah, mereka yang tahu selok-belok cara macam mana nak menyelesaikan masalah. Okey, sebab itulah mereka ni antara yang terlantik, yang dilantik untuk menjadi khalifah. Okey.
Okey, sewaktu hidup. Okey, selain mempunyai hubungan kerabat dengan baginda, mereka juga ada tali apa tali silaturahim atau bukan tali persaudaraan ataupun tali yang panggil apa? Saudarahan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga. Okey. Kita tengok corak pemerintahan mereka berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Okey, berdasarkan Al-Quran. Al-Quran ini direct ya daripada Al-Quran. Kamu tahu apa itu Quran? Kitab yang Allah turunkan. Okey, melalui Rasulullah SAW. Dan As-Sunnah. As-Sunnah ni apa? Sunnah siapa? Iaitu sunnah Rasulullah SAW. Dan mereka merujuk kepada Al-Quran dan mereka rujuk kepada Sunnah. Okey. Serta mengibaratkan konsep syura. Okey. Konsep syura yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, mereka mengamalkan konsep syura. Syura ni maksud dia apa dia? Konsep bermesyuarat. Okey. Kalau ada apa-apa mereka tak buat keputusan sendiri. Bincang, ada perbincangan. Okey, nak buat pemilihan-pemilihan ni mereka bincang siapa yang patut layak dipilih apa semua. Okey, sekarang kita pun ada juga kan menggunakan konsep syura. Kalau kita nak buat apa-apa pun kita akan bermesyuarat dulu, betul? Berpunjaan, bincang. Okey, itu ring konsep. Okey, syura. Okey, pemerintahan mereka yang berpusat di Madinah, okey, mengambil masa selama lebih kurang 29 tahun. Ni kamu kena ingat, ni fakta. Okey, kalau selalunya ada dalam soalan ni kamu ingat. Okey, kurang 29 tahun. Okey, berpusat kat mana? Di Madinah. Okey. Okey, seterusnya kita kenal sikit siapa khalifah-khalifah ini. Okey. Tengok biodata dan riwayat hidup Khulafa Ar-Rasyidin. Kita tengok. Khalifah yang pertama, siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Okey, siapakah Abu Bakar As-Siddiq ni? Okey, nama peluh beliau ialah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'id bin Tam bin Murrah bin Ka'ab. Okey. Tempat lahir dia kat mana? Di Mekah. Abu Bakar ni dilahirkan di Mekah. Tahun dia lahir adalah tahun 572 Masihi. Okey, 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, beza sikit je. Macam muda sikit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, keturunan dia adalah keturunan Bani Taim, iaitu Quraisy. Okey, nama ibu dia adalah Ummul Khair Salma binti Sakhr. Okey, gelaran dia Atik. Okey, iaitu apa dia? Bebas daripada api neraka. Dan As-Siddiq. Okey, Bakar As-Siddiq, nama As-Siddiq ni ya. Okey, orang yang paling benar dalam kata-katanya. Okey, kalau Bakar As-Siddiq ni masa zaman dia ni, dia cakap apa yang semua orang terima. Sebab dia tak pernah sekali pun menipu. Okey, sehingga kan dia mendapat gelaran As-Siddiq, orang yang benar kata-katanya. Okey. Meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Ya. Beliau dimakamkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, maksudnya kubur Rasulullah dengan kubur Abu Bakar Siddiq ni sebelah. Okey, kalau Nabi ni, kalau ni kita tak bagi kubur, kita bagi apa? Makam. Okey, satunya. Faham kan? Islam makam tu adalah kubur lah. Okey. Ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, ni kamu kena baca banyak kali bagi masukkan kepala otak kamu tu. Kena ingat. Okey, kena ingat sebab dia adalah fakta. Okey, kalau dalam soalan-soalan pun dia akan tanya. Okey, berikan biodata sedikit berkaitan dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Kamu nyatalah. Okey, paling penting kamu kena ingat kena nama dia. Tak boleh ingat panjang-panjang pun, kamu paling kurang pun kamu ingat 3 pun jadilah. Abdullah bin Uthman bin Amir pun boleh. Tak ingat juga, ingat 2 pun tak ada masalah. Abdullah bin Uthman tak ada masalah. Okey, ini adalah gerana dah. Ini adalah nama dia. Empat-empat ni pun kamu kena ingat nama Khulafa Ar-Rasyidin ni, nama penuh mereka. Okey, nama kamu kena ingat, tempat lahir kamu kena ingat, tahun kelahiran. Okey, keturunan ini senang. Nama ibu mungkin kamu susah nak ingat, tak apa. Lepas tu kamu ingat gelaran. Nak ingat gelaran senang saja, tengok ke atas ni adalah gelaran dia ni. Okey okey, dan bila dia wafat ataupun wafat tu maksudnya meninggal. Okey, meninggal dunia. Okey.
Okey. Itu antara poin-poin yang kamu kena ingat di antara empat khalifah ini. Okey. Okey, kita tengok yang kedua. Siapa khalifah kedua? Umar bin Khattab. Nama penuh dia, okey, nama penuh beliau ni adalah Umar bin Khattab bin Nuqail bin Abdul Uzza. Tempat lahir dia adalah di Mekah. Maksudnya sama dia tempat lahir dengan Abu Bakar tadi. Tahun lahir ialah tahun 584 Masihi, bersamaan 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Okey, jarak dia dengan Rasulullah tu jauh sikit lah. Okey, dia muda 13 tahun. Okey, keturunan ni adalah Bani Adi, iaitu Quraisy. Okey. Nama ibu dia adalah Qutamah bin Hashim. Okey, gelaran dia adalah Al-Faruq. Apa maksud Faruq ni? Okey, pemisah antara hak dan dengan yang batil. Oh, dahsyat. Okey. Okey. Kenapa dia Faruq pemisah antara? Sebab Umar Khattab ni orang yang paling tegas dan paling ditakuti, dan dia juga paling berani. Okey, dia tak takut langsung kepada siapa-siapa sahaja. Itu, dan dia kalau ikut siapa nak tahu ni kegagahan Umar Khattab ini, okey, sehingga kan 1000 orang datang serang dia, hanya dia seorang sahaja yang boleh berlawan dengan seorang. Okey, 1000 musuh bersamaan dengan dia seorang sahaja. Okey, dahsyat. Dulu kalau perang-perang bukan main macam pistol kita tembak, tembak. Dulu kalau perang main pedang. Bayangkan, okey, pedang anak panah. Okey, Umar seorang sahaja, 1000 musuh dia datang, dia boleh kalahkan 1000 orang tersebut. Dahsyat tak dahsyat Okey, hebat tak hebat aja Umar bin Khattab ini, sehingga kan ia mendapat gelaran Al-Faruq, pemisah antara hak dengan yang batil. Okey. Setelah meninggal, dia meninggal pada dunia pada tahun 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Farsi. Okey, hamba kepada Mu'irah bin Syu'bah. Okey, beliau dimakamkan di sisi Saidina Abu Bakar. Maksudnya sebelah Rasulullah ada Abu Bakar, lepas tu sebelah dia maka Abu Umar bin Khattab. Okey. Kita tengok khalifah yang ketiga. Kita kenal khalifah yang ketiga, itu siapa? Uthman bin Affan. Ini Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia adalah khalifah yang ketiga selepas matinya, wafatnya Abu Bakar, maka Uthman akan ambil alih. Okey, nama penuh beliau adalah Uthman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Panjang nama dia. Kamu hafal dia tiga nama pun tak apalah. Nak apa semua lagi bagus. Okey, lagi bagus. Okey, tempat lahirnya di Mekah. Okey, maksudnya ketiga-tiga ni, okey, yang kita belajar ni dah semuanya lahir kat Mekah kan. Okey, tahun lahirnya tahun 576 Masihi. Okey. Keturunan Bani Umayyah Quraisy. Okey, nama ibu dia adalah Arwa bin Quraiz. Okey, gelaran dia Zunurain. Kenapa dia dinama sebagai digelar sebagai Zunurain ni Osman ni? Okey, sebab dia yang memiliki dua cahaya. Okey, maksud Zunurain ni yang memiliki dua cahaya. Kerana apa? Kerana beliau berkahwin dengan dua puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Osman ni dia kahwin anak Rasulullah, dua orang puteri. Okey, bukan dia orang serentak dia mula kahwin pertama, lepas tu meninggal dia kahwin yang kedua. Kedua-dua itu adalah anak Rasulullah SAW hingga ia mendapat gelaran Zurnurain. Okey. Iaitu siapa? Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Okey. Meninggal dunia pada tahun 35 Hijrah pada usia 80 tahun. Umur dia 80 tahun. Ya, ini okey, bukan 63 tahun. Ini pun 63 tahun, betul kan? Kalau lebih Osman dia tua sikit. Dia lama sikit, iaitu umur 80 tahun. Okey. Kerana dibunuh oleh pemberontak dan dimakamkan perkuburan Al-Baqi'. Okey, maksud dia tak bersama dengan Rasulullah SAW ni. Okey. Yang keempat, selepas wafatnya Uthman, maka dilantik pula Ali bin Abu Talib. Okey, yang paling muda di antara empat-empat ni. Okey, khalifah keempat. Nama penuh dia Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf.
Okey, tempat lahir dia kat mana? Kat Mekah. Bermaksud empat-empat ni mereka ni lahir di Mekah. Okey kan? Tahun lahirnya adalah tahun 599 Masihi. Okey, keturunan Bani Hashim, Quraisy. Nama ibu dia adalah Fatimah, okey, binti As'ad. Okey, gelaran yang diberi gelaran adalah Abu Turab. Apa maksud Abu Turab ni? Okey, bapa si tanah. Bapa tanah nak kita. Kenapa sebenarnya bapa tanah? Okey. Okey, sebab sewaktu kecil beliau diambil sebagai anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kecil-kecil pun dia dah jadi anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia tahu okey, gerak-geri cara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya berkahwin dengan Fatimah Az-Zahra. Okey, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tadi Uthman dia kahwin dengan 2 orang puteri. Okey, Abu Talib pun Ali pun dia kahwin juga dengan puteri, tapi seorang je lah. Okey. Dan ia syahid kerana ditikam oleh Abdul Rahman bin Muljam pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijrah. Kalau tengok mati, Ali pun kena bunuh, Osman pun dimakamkan kerana bunuh. Betul. Okey. Omar pun kena bunuh. Cuma Abu Bakar sahaja okey wafat. Okey, sakit tu. Okey, ada sakit. Okey. Okey. Ini biodata berkaitan dengan riwayat hidup Khulafa Ar-Rasyidin. Kamu kena baca balik dan cuba ingat fakta. Okey, fakta-fakta ni. Okey. Kita pergi sikit dengan sifat sahaja. Hari ini kita belajar sampai dekat sifat saja. Nanti kita akan sambung seterusnya. Okey. Kita tengok. Kita kenal dulu sifat-sifat peribadi Khulafa Ar-Rasyidin ni. Okey, setiap khalifah mempunyai ciri-ciri dan sifat yang penuh kemuliaan. Kepribadian mereka hampir sama antara satu dengan yang lain. Okey, kita tengok apakah sifat-sifat dia. Yang pertama, Abu Bakar ni, macam mana keadaan dia? Ia adalah seorang sahabat yang sangat pemurah. Abu Bakar ni sangat pemurah. Contohnya, beliau membeli dan memerdekakan setiap hamba yang disiksa seperti Bilal bin Rabah dan Umar bin Yasir. Okey, Ammar bin Yasir. Okey, sifat beliau yang pemurah ini telah mendapat pujian Rasulullah SAW dengan sabda baginda, saya tidak tahu adakah masih ada orang yang melebihi Abu Bakar dari segi kemurahan hati. Dahsyat tak dahsyatnya okey, Abu Bakar ni, sehingga kan sampai murah dia tu tiada tandingan. Okey. Seorang yang berani, keberanian beliau dapat dilihat ketika beliau selalu membela Rasulullah SAW yang cuba dibunuh oleh kaum baginda semasa di Mekah. Okey, sangat berani ya. Waktu orang nak bunuh, dialah ke depan. Okey, seorang hartawan yang dermawan dan banyak membelanjakan hartanya ke jalan Allah SWT. Seorang yang cintakan akan kebenaran serta mempunyai semangat setia kawan yang tinggi. Okay, seorang yang lembut hatinya dan mudah menangis, terutama ketika membaca Al-Quran. Senang cerita, kita tengok Abu Bakar ni seorang yang sangat pemurah dan hati dia hati yang lembut. Okay, mudah menangis. Okay, itu Abu Bakar Siddiq. Kita tengok Omar ni pula. Omar ialah seorang yang perwatakan keras, suka beradu kekuatan dan sangat cekap menunggang kuda. Tu kita kata dah dahsyat Omar ni. Seorang sahabat yang sangat berani. Contohnya, beliau berhijrah pada waktu siang dan secara terang-terangan. Okey, masa Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Mekah, kota Madinah, semua umat Islam tersebut dia berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Tetapi Umar bin Khattab ni dia berhijrah secara terang-terangan. Okey, dia kata, siapa nak berani bunuh dia, datang, dia kata. Oh, nak lawan. Itulah Umar, semangat. Okey, dan dia sangat berani. Memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga banyak pendapat beliau yang bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga adalah seorang yang berpengetahuan tinggi serta cukup agamanya. Itu adalah Umar Al-Khattab. Yang ketiga, kita tengok okey, Uthman bin Affan. Macam mana keadaan dia, sifat dia pula?
Okey, ia terkenal sebagai seorang yang sangat pemalu. Osman ni pula sangat pemalu. Okey, dan lemah lembut sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, "Tidakkah engkau malu kepada lelaki yang malaikat sendiri malu kepadanya?" Maksudnya malaikat pun terasa malu dengan Osman bin Affan. Okey, dahsyat. Malu tersebut bukan malu kita macam lembut itu, tak. Malu tersebut sifat orang kata sifat terpuji. Okey. Okey, kalau kita tengok kalau orang nak gaduh ke apa kan, kalau dia tengah marah ni, tiba-tiba kita tengok seorang rakan kita, dia sangat baik, secara tak langsung kita akan malu dengan dia. Betul kan? Orang yang ataupun orang terhormat. Okey, secara tak langsung kalau tengok orang baik-baik, kalau kita jumpa, kita nak buat apa, kita akan rasa malu. Maksudnya malu tersebut adalah malu yang positif. Okey ya. Okey, terkenal dengan sifat dermawan dan pemurah. Buktinya beliau banyak mendermakan untuk perang Tabuk, pergi rumah untuk kegunaan umat Islam. Okey, mendermakan 1000 ekor unta dengan muatan kepada umat Islam yang susah. Okey. Suka membantu orang yang berada dalam kesusahan, khususnya kepada kaum keluarga dan sanak saudara terdekat. Okey, dia juga seorang Osmani, dia bukan sekadar permalu, tetapi dia juga seorang yang dermawan. Tapi kalau ikutkan Abu Bakar Siddiq lagi derma, okey, sebagai lagi banyak pemurah berbandingkan Osman. Osman ni okey, dia juga suka pemurah. Ni antaranya yang kamu tengok, dia bagi 1000 ekor untuk dia nak dermakan. Dia juga membeli pergi rumah ni, masuk ketika itu hanya satu tempat sahaja yang ada air. Orang Islam tak ada air nak minum. Dia beli pergi tersebut untuk kegunaan orang Islam. Okey, dahsyat Osman bin Affan ni. Okey. Kita tengoklah Ali bin Abu Talib. Okey, macam mana ada sifat dia? Merupakan panglima perang yang berani dan gagah perkasa. Dia sama macam Omar. Tetapi okey, dia tak segagah lah Omar, tapi dia juga cekap, seorang yang cekap. Okey. Contohnya dalam perang Khandaq, beliau telah berlawan satu lawan satu dengan pahlawan Quraisy yang lebih berpengalaman, iaitu Amru bin Wirdal Amirin, dan berjaya menewaskannya. Okay. Kan dulu kan bila perang ramai-ramai tu, dia first tu dia lawan satu. Okey. Itu Ali tu orang yang pertama pergi untuk lawan perang satu. Okey. Dan dia menang. Dahsyat. Seterusnya pandai berpidato. Ali ni dia pandai cakap juga, dia pandai berpidato. Handal bermain pedang. Okey, memanah dan menunggang kuda. Okey, pandai menulis dan membaca sehingga beliau dilantik menjadi salah seorang penulis wahyu. Okey, Ali ni seorang penulis wahyu. Okey. Sangat pintar dan mahir dalam bidang faraid. Okey, Al-Quran, hukum-hukum syarak, bahasa dan sastra, serta kuat daya ingatan sehingga mampu menghafaz seluruh Al-Quran. Okey, itulah Ali bin Abu Talib. Okey. Empat khalifah ni kita telah kenal sifat-sifat peribadi mereka. Okey, dan antara sifat-sifat mereka juga kita boleh buat contoh dalam kehidupan kita, yang mana baik tersebut kita kena ambil. Okey, dan semua nilai baik kita kena ambil. Okey untuk kegunaan, untuk hidup dalam kehidupan seharian kita. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan belajar setakat sifat peribadi Khulafaur Rasyidin terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung lagi tajuk-tajuk yang seterusnya pada masa yang akan datang. Sebagai contoh sumbangan Khulafaur Rasyidin dan sumbangan khalifah dan seterusnya lah. Okey, kalau ada apa-apa soalan, kamu faham tak? Boleh faham? InsyaAllah Ustaz Arab semua dapat faham. Jadi ini juga Ustaz rakam, nanti boleh juga kamu tengok ke dalam rakaman ini. Okey. Kalau sebarang persoalan juga, tiba-tiba kamu ada soalan, kamu boleh juga tulis di ruangan Telegram ataupun komen dekat bawah. Okey. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.